Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Okey, apa tajuk kita hari ini? Okey, untuk membincangkan apa pula tajuk hari ini, jom bersama-sama dengan Ustazah. Baiklah, insya-Allah hari ini kita akan membincangkan bidang fiqah istinja suatu tuntutan. Okey, boleh lihat buku teks pendidikan Islam tingkatan 1 muka surat 113. Okey, apa yang akan kita bincangkan di bawah tajuk istinja suatu tuntutan ini ialah, okey, anak-anak mesti tahu apa erti atau maksud istinja, apa hukum istinja, dalil tentang istinja, alat-alat istinja, bahan haram untuk istinja. Yang pertama, apa maksud istinja? Okey, apa maksud istinja? Istinja dari segi bahasa bermaksud selamat daripada segala penyakit. Okey, dari segi bahasa istinja itu bermakna selamat daripada penyakit, manakala dari segi istilah ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Okey, Ustazah ulang. Perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Itu maksud istinja. Senang faham, istinja ni kita bersihkan, okey, kita punya kemaluan setelah kita membuang air kecil atau air besar. Okey, apa pula hukum istinja? Okey, istinja hukumnya adalah wajib. Adalah wajib untuk kita membersihkan kubul atau dubur. Amalan yang wajib dilaksanakan. Kenapa wajib dilaksanakan? Selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kharaja lihajatihi aji'u ana wa ghulaman ma'ana idawatun min ma'in ya'ni yastanji bihi. Okey, riwayat Al-Bukhari. Terjemahannya, Anas bin Malik berkata, jika Nabi SAW keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya. Nabi dah tunjuk dekat kita bahawa setelah qada hajat, maka kita ada budak suruhan, dan juga Anas bin Malik akan membawa bekas berisi air agar Nabi Muhammad SAW dapat beristinja. Hadis ini menjelaskan pada kita bahawa beristinja merupakan amalan yang wajib dilaksanakan. Sesiapa yang tidak beristinja dengan sengaja, hukumnya adalah berdosa kerana dia dianggap berada di dalam keadaan kotor atau tidak suci. Malahan ibadahnya juga tidak, solat atau ibadah lain tidak sah. Itu dalil menunjukkan bahawa istinja itu adalah wajib dilaksanakan. Sesiapa yang tidak beristinja dianggap berdosa kerana berada di dalam kekotoran yang menyebabkan ibadahnya tidak diterima atau tidak sah. Okey, ini kita lihat dalil istinja yang Ustazah baca tadi. Okey, ada dua, surah At-Taubah ayat 108. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, dan juga hadis daripada Anas bin Malik tadi. Okey, dalil daripada hadis Anas bin Malik. Okey, seterusnya kita lihat apa alat-alat yang digunakan untuk beristinja. Okey,
apa alat-alat untuk beristinja. Sebagaimana yang kita tahu, air merupakan alat yang terbaik untuk kita beristinja. Kan? Air merupakan alat yang terbaik untuk kita bersihkan kubur dan dubur kerana air dapat menghilangkan rupa, warna, bau dan rasa najis yang keluar. Okey, sama ada daripada kubur atau dubur. Selain daripada itu, ada juga alat lain yang boleh kita gunakan untuk beristinja, iaitu batu atau benda kesan. Okey, daripada sini kita tahulah alat beristinja tu sama ada kita gunakan air mutlak ataupun batu atau benda-benda kesan. Okey, ini contoh-contoh alat istinja daripada benda-benda kesan. Tisu, batu, kertas, kulit kayu, kain, daun kering. Boleh juga digunakan untuk kita bersihkan kubur atau dubur. Okey, kita tengok pula terdapat bahan yang haram untuk kita gunakan untuk beristinja. Okey, yang pertama adalah benda yang dihormati. Benda yang dihormati. Apa contoh benda yang dihormati agaknya? Okey, seperti makanan. Okey, ataupun tulang. Tak bolehlah kita beristinja gunakan makanan ataupun tulang. Sebab itu termasuk atau tergolong dalam benda yang dihormati. Seterusnya, haram juga beristinja kita menggunakan benda-benda yang berbahaya. Benda-benda yang berbahaya. Apa contoh benda-benda yang berbahaya? Kaca, kan? Kaca ataupun buluh. Okey, lagi haram beristinja benda-benda najis. Dahlah kita nak sucikan najis yang keluar, kita beristinja pula dengan najis. Lagilah tak suci, tak bersih. Ataupun kita gunakan alat beristinja ialah benda yang bernilai. Apa contoh benda yang bernilai? Kita beristinja menggunakan emas, perak, sutera. Benda tersebut adalah haram untuk kita jadikan alat untuk beristinja. Okey, seterusnya haram juga dijadikan alat beristinja kertas atau bahan yang tertulis ayat Al-Quran. Kalau tadi kita tahu kertas boleh kita jadikan alat istinja, tetapi kertas yang tertulis ayat Al-Quran merupakan bahan yang haram kita gunakan untuk beristinja. Okey, kenapa? Okey, tertulis ayat Quran. Tergamak ke kita untuk ambil kertas yang tertulis ayat Al-Quran itu untuk membersihkan kubur atau dubur kita? Anak-anak boleh sama-sama fikirkan. Okey, demikian perkongsian Ustazah mengenai istinja, yang mana kita tahu andai kita tidak beristinja, kita tidak bersih dan amal ibadah kita tidak diterima, kerana antara syarat sah untuk kita beramal ibadah, solat dan sebagainya adalah dalam keadaan suci bersih. Okey, dan kita tahu juga andai kata kita tidak betul-betul melaksanakan pembersihan ataupun amalan istinja ini, juga boleh mendedahkan kita kepada gejala penyakit lain. Selain daripada amal ibadah kita tidak sah, kita boleh juga terdedah kepada beberapa penyakit kurang daripada kita punya kebersihan tidak terjaga. Demikian Ustazah kongsikan tentang tajuk istinja. Mudah-mudahan anak-anak beroleh manfaat di atas perkongsian Ustazah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.